Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Beberapa soalan telah pun disediakan oleh panel kita. Namun bagi sahabat-sahabat yang mahu bertanyakan sebarang persoalan, bolehlah menulis soalan anda di ruangan komen supaya kita boleh ulas pada malam ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Saudara Pablo ke Kak Nurial dulu. Kak ni dulu. Okey. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey Datuk, hari ini selepas ditekan begitu teruk oleh netizen kesaan beliau untuk adakan pilihan raya, hari ini Datuk Ahmad Mazlan hari ini berkata jika boleh ke kedai pasar raya dan restoran kita beratur setiap hari, kenapa tak boleh cuma satu hari je kita beratur untuk diadakan pilihan raya dengan SOP yang ketat. Okey. Sementara itu Suruhanjaya Pilihan Raya pun dah mengatakan mereka mempunyai standard operation procedure yang ketat untuk bila-bila masa saja. Apa pendapat komen itu? Memang betul lah apa yang Datuk Seri Ahmad Mazlan perkatakan, bahawa kalau boleh kita beratur kat pasar raya, pergi shopping, bagai apa semua, kenapa pilihan raya yang satu hari kita tak boleh buat? Lagipun Muhyiddin dah mengarahkan supaya SPR menyediakan kaedah-kaedah yang bagi memastikan supaya COVID ini tidak tular sekiranya perlu berlaku pilihan raya. Maknanya pilihan raya, kalau berlaku pilihan raya tu akan menjadi pilihan raya yang berbeza berbanding dengan pilihan raya yang lepas. Pilihan raya yang tidak ada kempen, tidak ada crowd yang berkumpul dalam kuantiti yang ramai, tidak ada perkara-perkara yang selama hari ini kita lihat berlaku dalam sesebuah pilihan raya, termasuklah di Sabah yang menyebabkan berlakunya penularan wabak COVID-19. Namun begitu, seperti mana yang saya berulang-ulang kali, bahawa tindakan ahli-ahli Parlimen BN menarik diri daripada kerajaan ini hanyalah untuk menurunkan Perdana Menteri yang zalim, Perdana Menteri yang angkuh, Perdana Menteri yang tak sedar diri, tak mau dengar pandangan rakyat, tidak pernah mengambil kira tentang rintihan keperitan rakyat, kan? Kita cuma nak supaya Perdana Menteri ini turun, kan? Kalau misalnya Perdana Menteri ini sudah jatuh daripada jawatan Perdana Menteri, sudah tidak ada lagi kerajaan, maka akhirnya terpulang kepada kebawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Sama ada Tuanku Yang di-Pertuan Agong mau membubarkan Parlimen, mengadakan pilihan raya segera bagi mengadakan pilihan raya mengikut SOP yang ketat, atau apa yang dia boleh buat ialah dia mengarahkan supaya seorang Perdana Menteri lain di kalangan ahli Parlimen sedia ada boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Pilihan ketiga, dia boleh bubarkan Parlimen dan dia boleh melantik Perdana Menteri interim yang tak perlu pun orang politik menjadi Perdana Menteri. Ketua Susunan Negara ke, Panglima Angkatan Tentera ke, itu semua boleh berlaku, kan? Kita bukan bodoh. Jangan ingat UMNO ni bila kita tarik diri daripada menyokong kerajaan yang zalim ni bermakna bahawa kita mahu pilihan raya tu diadakan esok ataupun 2 bulan daripada sekarang. Tidak. Ini akhirnya bergantung kepada kebawah duli Tuanku, kan? Jelas. Okey Datuk, hari ini Datuk Seri Syamuddin Hussein Wan ada berjumpa Datuk Seri Najib. Boleh Datuk komen sikit tak? Macam-macam saya tengok dia bukan hanya berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Hari semalam ke apa, dia berjumpa dengan kebawah duli Sultan Johor. Baik. Hari ni tiba-tiba dia jumpa dengan Datuk Seri Najib. Sebelum ni dia cakap macam-macam tak ada Datuk Seri Najib. Sebelum ni dia mengkhianati sepupu dia ni. Hari ni dia mengadak pula. Saya tak peduli lah apa Hisham ni nak buat, kan?
bagi saya inilah manusia yang betul-betul tak boleh pakai. Menang ni kalah-kalah pilihan raya, kau lari daripada perjuangan. Padahal kau pemangku timbalan Presiden UMNO ketika tu. Kenapa tak bertanding jawatan timbalan Presiden? Kan? Lepas tu pujuk ahli-ahli UMNO untuk keluar pada parti. Pujuk ahli-ahli UMNO untuk join bersatu. Kan? So, bila dia buat perangai macam ni, tiba-tiba bila kita menang pilihan raya kecil di Cameron Highland, dia tarik handbrake, tak jadi pergi ke bersatu. Dia pula lebih-lebih buat kerja, bayar gaji kepada ketua-ketua UMNO bahagian. Bukan semualah, orang tertentu yang dipilih, yang menyokong dia. Bayar ahli parlimen, kan? Bayar ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, kan? Sekarang gairah nak jadi Presiden UMNO. Muhyiddin pula membantu. Sebelum ni kiblat dia Mahathir, sekarang kiblat dia Muhyiddin. Kan? Apa cara nak mecah belah UMNO? Caranya ialah memilih Hisham yang dah tentu-tentu kiblat dia Muhyiddin sekarang ni sebagai timbalan Perdana Menteri. Untuk apa? Supaya UMNO berpecah. Kan? Yang mana yang nak mengampu Hishamuddin selepas dia jadi TPM, maka dia orang akan menyokong Hishamuddin. Yang mana yang stay dengan Presiden, yang mana dengan timbalan Presiden. So pecah belah nanti UMNO dibuatnya. Perancangan dia ialah supaya UMNO lemah dan akhirnya PPBM menjadi wadah baru untuk menggantikan UMNO. Takkan kita tak boleh nampak benda ni, kan? Saya harap sama ada Sultan Johor ke ataupun Datuk Najib ni tak termakanlah dengan apa yang dipujuk oleh Hisham ni lah. Saya yakin bahawa pemergian Hisham kedua tokoh ni pasti untuk mendapatkan restu atau mendapatkan sokongan bagi membolehkan beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Okey, Datuk. Apa yang sebenar dibincangkan saya tak tahu. Saya agak-agak je. Okey, Datuk. Okey, andai kata ia diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya. Dia mewakili UMNO. Okey. Adakah Bila pula dia mewakili UMNO? Maksud saya Dia menjadi timbalan Perdana Menteri yang dilantik oleh Muhyiddin. Ya. Tapi dia bukan mewakili UMNO. Oh, ya. Dia ialah baruah Muhyiddin. Oh. Faham tak? Saya faham. Tapi dia daripada UMNO. Adakah pihak UMNO yang memang tak nak bagi jalan dengan UMNO akan Tak ada. Kalau mewakili UMNO, mestilah senarai itu datang daripada Presiden UMNO. Betul. Tak boleh datang daripada orang lain. Dia jadi menteri pun bukan mewakili UMNO. Dia jadi menteri dipilih oleh Muhyiddin. Dia mewakili Muhyiddin. Cuma dia belum letak jawatan dalam UMNO, belum lagi keluar parti. Kan? Apa tujuan dia? Tujuan dia backup plan. Kalau tiba-tiba lah ada pimpinan-pimpinan, kita dah tahu Datuk Ahmad Jazlan dah tarik diri. Selepas ni mungkin Datuk Sri Nazri Aziz akan tarik diri. Kan? Lepas tu mungkin Tajuddin Rahman tarik diri. Ataupun Datuk Najib tarik diri, kan? Jadi akan berlakunya satu kumpulan yang tidak mahu lagi bekerjasama dengan Muhyiddin. Tetapi kumpulan yang dapat jawatan timbalan Perdana Menteri ini sudah pastilah dia nak bekerjasama. Berpecah tak UMNO? Tapi nasib baiklah, habis kuat pun yang akan menyokong Hishamuddin ni orang yang dibayar tiap-tiap bulan, kan? Akar umbi UMNO tetap akan bersama dengan UMNO. Jadi benda ni benda kecil lah, kita tak payah bincang. Okey, kita berbalik pada masalah ekonomi negara. Ya. Okey, Datuk. Hari ini kenyataan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengenai pelaburan langsung asing, foreign direct investment foreign. Okey. Mendapat kecaman beberapa pihak termasuk daripada Dewan Perniagaan Eropah Malaysia.
Zafrul telah menulis catatan yang mengatakan bahawa dari segi pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik, Malaysia mencatat sejumlah 109.8 bilion pelaburan yang diluluskan yang melibatkan hampir 3,000 projek dalam pembuatan perkhidmatan dan sektor utama untuk 9 bulan pertama tahun 2020. Apa komen Datuk? Itu sebablah being a banker doesn't mean he is qualified to be the finance minister. Yeah. Itu sebab Persatuan Dewan Perniagaan Eropah ni, Richard. dia kata dia nak jumpa dengan Zafrul pun susah, kan? Lepas tu kenyataan window dressing ni tidak mungkin dapat membantu memperkukuhkan foreign direct investment Malaysia kalau perangai Zafrul ni turun-menurun macam ni. Selagilah negara ni dipilih oleh diperintah oleh sebuah kerajaan yang bakal hilang kuasa. Hanya orang gila je memperjudikan nasib dia punya pelaburan dengan melabur di dalam sebuah negara yang tidak menentu. Itu sebabnya saya nak beritahu satu je. Selagi mana, ni siapa pula orang nombor saya telefon aku ni, selagi mana kerajaan tidak membuat pilihan raya umum, kan, selagi itulah tidak akan apa dipanggil, tidak akan stabil dan tidak akan masuk pelaburan langsung asing daripada luar ni. Sebab mereka hanya akan melabur di Malaysia sekiranya mereka yakin bahawa kerajaan itu adalah sebuah kerajaan yang stabil, yang akan meneruskan tampuk pemerintahan, akan duduk di situ untuk satu ketika meliputi tempoh pelaburan mereka. Kalau mereka nak melabur dalam negara ni sebulan, mungkin mereka boleh cuba try test. Kan? Betul tak? Tapi kalau pelaburan langsung asing ni, biasanya mereka masuk dalam negara ni, mereka melabur untuk jangka masa panjang, kurang-kurang pun 2-3 tahun. Betul tak? So kalau 2-3 tahun dia tak tahu sama ada kerajaan ni dah nampak sangat akan bertukar dalam masa terdekat ni, dia tak akan ambil risiko. That is definitely. So buat apa saja, kan? Macam hari ni Ustaz Firdaus kan, Cina Mualaf kan, dia tak ada ilmu pasal politik. So sepatutnya dia tak payah sentuh pasal politik. Dia tak faham. Dia kata negara dilanda COVID. Pertama sekali dia pun tak tahu bahawa angka COVID ni mempunyai kebarangkalian, bahawa ianya telah dimanipulasi. Sebab daripada peringkat awal lagi sudah ada bukti-bukti yang mengatakan bahawa ianya telah dimanipulasi. Contohnya, hari ini 100 orang yang kena COVID dekat penjara di Kedah. Besok tinggal 20. So yang 80 tu belum 14 hari, takkan automatik boleh terus sembuh. Punya ni. Satu dah putus, YouTube dah putus. So penjara Kajang. Warden penjara beritahu tak ada satu pun kes COVID. Tapi kena lockdown kat sana. Itu lah, kan? So pertama sekali ustaz ni dia tak tahu apa benda yang mainan politik di sebalik angka-angka COVID, kan? Dia nak percaya itu dia punya pasal, kan? Dia nak percaya itu dia punya pasal. Tapi kita nak beritahu, kita ni negara yang bersuhu panas. Kita negara yang bersuhu panas. Sepatutnya negara ni boleh kawal COVID dengan sangat mudah. Betul tak? Tapi kita punya kaedah pengurusan COVID ini mungkin bukan pasal kita tak tahu angka yang sebenarnya itu betul ataupun tidak. Betul tak?
Tapi sebenarnya kalau angka tu betul, ianya jelas menunjukkan bahawa kerajaan hari ini gagal untuk menangani COVID. Kalau angka tu betul. Betul tak? Masalahnya sekarang ni angka tu betul ke tak betul, mungkin kita dah tak boleh percaya dah. Sebab ada orang ni penipu. They are bunch of liars. Dia orang penipu. Itu jawapan kalau dia nak tahu sama ada kita ni betul berhadapan dengan masalah COVID ataupun tidak. Dan dia kena tahu bahawa COVID ini hanya sesama biasa. Tetapi digambarkan seolah-olah macam sebuah wabak yang boleh membunuh. Ianya boleh membahayakan sekiranya virus ini menyerang kanak-kanak, menyerang orang tua yang dah berumur, yang uzur, menyerang mereka yang ada penyakit 3 serangkai, sama ada darah tinggi, kencing manis, jantung, kan? Ini boleh membunuh, boleh membahayakan. Betul tak? Tetapi kita dimomokkan seolah-olah virus ini sangat bahaya. Dan sepatutnya kita ada sebuah kerajaan yang membuat polisi yang betul dalam mengurangkan wabak COVID. Itu sebab kita merasakan bahawa Muhyiddin patut diturunkan kerana he's not qualified. He failed. Ini satu benda yang dibangkitkan oleh Ustaz Firdaus Wong. Kedua, dia mengatakan bahawa dikala negara berhadapan dengan kegawatan ekonomi, dia sedar tak bahawa hari ini negara gawat ni disebabkan kegagalan kerajaan yang sedia ada ini diversify kita punya source of income. Dia tidak tahu langsung macam mana nak mempelbagaikan. Dia tidak tahu macam mana nak bawa masuk foreign direct investment. Dia tidak tahu macam mana nak menjana pendapatan tambahan. Apa yang dia tahu ialah apa yang diajar oleh Tun Dr. Mahathir. Jual aset. Itu je. Itu sebab kita perlu tukar kerajaan hari ini. Kita kena gantikan dengan sebuah kerajaan yang lebih capable. Itu sebabnya kita tarik diri daripada menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Ini kedua. Ketiga, dia mengatakan bahawa kita gila kuasa. Ini orang memang tak study apa pun. Itu sebab saya nak beritahu dengan Ustaz Firdaus Wong ni, nak bercakap kena dengan ilmu. Kan? Di mana gila kuasa UMNO-nya dalam keadaan dia ada 43 kursi, dalam keadaan Bersatu hanya ada 6 kursi ahli parlimen Bersatu yang menyokong Muhyiddin. Dicurinya lagi 16 daripada UMNO. Dicurinya lagi 9 daripada PPBM. Total dia hanya ada lebih kurang 32 kursi. Dengan 32 kursi ni, UMNO, BN ada 43 kursi. UMNO gila. Bukan gila kuasa. UMNO gila. Boleh bagi Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Ini Firdaus kena faham. Mana datang UMNO gila kuasa? Bukan setakat jawatan Perdana Menterinya dia bagi kepada Muhyiddin. Jawatan timbalan Perdana Menteri pun dia tak ambil. Tak ke gila? Kemudian dari segi jawatan menteri, dah lah bagi Perdana Menteri dekat Muhyiddin, parti kecil. Bagi timbalan Perdana Menteri pun kepada Bersatu juga. Azmin Ali Bersatu lah. Betul tak? Menteri pun jumlah dia sikit. Kemudian kualiti menteri pun kualiti kementerian. Cak ayam punya kementerian yang kita ambil. Menteri Pelajaran dia orang, Menteri Dalam Negeri dia orang, kan? Menteri yang penting semua dia orang ambil. Adalah satu Kementerian Pertahanan yang okey sikit. Yang lain macam mana? Kementerian Sains Teknologi, yang dulu Yeo Bee Yin, Menteri Junior daripada DAP. Satu kementerian kecil ni dia pecah pula 3. Satu bagi kat pemangku dekat Timbalan Presiden PAS, satu bagi kat Khairi Jamaluddin, satu bagi kat Samsul Anwar Nasrallah. 3 orang ni kongsi satu kementerian kecil, Kementerian Sains Teknologi dan Alam Sekitar. So apa Firdaus ni cakap?
Ni masalah dia ni. Dia sekarang ni saya nak beritahu, dia orang ni dah tak ada sokongan politik. Jadi apa yang dia orang buat? Saya perhati, saya bukan tak perhati. Saya nak beritahu hari ni Muhyiddin menggunakan mungkin bukan Muhyiddin bagi arahan lah, sebab Muhyiddin pun dah sakit tenat sekarang ni. Bila-bila masa dia nak pergi ke Singapura untuk mendapat rawatan, kan? Dikaji pun dah tunggu kat sana. Jadi saya nak beritahu, hari ni dia gunakan, ambil contoh, dia dah mula gunakan ummah. Dia dah mula suruh Ustaz Masridi menyerang Musang King. Aktiviti di apa ni, di Pahang. Kemudian hari ni saya tengok keluar statement daripada Cikgu Zai. Hari ni juga saya tengok keluar statement daripada Haji Aminuddin. Ini semua orang geng-geng ummah ni hari ni. Hari ni mereka dah menggunakan NGO untuk menyerang kita. Jadi kena berhati-hatilah, kena berhati-hati. Saya nak beritahu Ustaz Firdaus Wong ni dia ada masa depan yang cerah sebagai seorang pendakwah. Jadi jangan libatkan diri, jangan biarkan diri dia dipergunakan oleh Muhyiddin ni, dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dia tidak ada ilmu. Dia mungkin ada ilmu dalam bab agama, tetapi dia tidak ada ilmu dalam bab politik. Dia tidak tahu apa sebenarnya keadaan yang sebenarnya di apa ni, di dalam negara ni. Baik dari segi Covid, dia tak tahu apa benda yang sebenarnya. Baik dari segi ekonomi, dia pun tak tahu apa yang berlaku hari ni. Kenapa kita beria-ria nak supaya Muhyiddin ni diturunkan? Salah satu sebabnya ialah supaya kita boleh memulihkan ekonomi negara, kan? Dan yang paling penting sekali, saya yakin dia nak bersuara ni untuk memperjuangkan rakyat. Jadi macam mana dia memperjuangkan rakyat dengan mempertahankan sebuah kerajaan yang pekak, buta dan tuli, yang rakyat minta dua benda je. Pertama, moratorium. Kedua, KWSP. Ini dua benda pun kerajaan ni tak boleh nak settle. Macam mana Ustaz Firdaus Wong ni nak mempertahankan supaya kerajaan ini tidak diganggu-gugat oleh mana-mana pihak? Betul tak? Kalau kerajaan bagus, kerajaan tidak menindas rakan-rakan di dalam pasukan dia sendiri. Kerajaan ini tidak mahu memenjarakan, mendera, mengancam, mengugut rakan-rakan dalam pasukan dia sendiri. Sudah pastilah rakan-rakan dalam pasukan ini akan terus menghormati Perdana Menteri kita ni. Betul tak? Betul. Tapi bila dia tidak ada rasa hormat pada rakan dalam pasukan sendiri, dia menindas, membuli, memintal tangan kita, takkan kita nak duduk diam macam lembu? Mestilah kita bangkit membantah. Jadi sebelum dia mengeluarkan kenyataan, sewajarnya Firdaus Wong ini menyelami betul-betul apa sebenarnya yang menyebabkan UMNO retaliate, UMNO bertindak balas. Bukan soal gila kuasa. Bukan soal gila kuasa. Ini bukan soal gila kuasa. UMNO gila sebenarnya sebab beri kuasa pada PPBM. Ini realiti. Bukan pasal gila kuasa. Mereka kata UMNO nak bagi kursi kepada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. For what? For what? Nak mengulangi kesilapan yang sama? Sama juga. Boleh tak kata UMNO gila kuasa? Dia kursi banyak, nak bagi pada Bersatu jadi Perdana Menteri. Dia kursi banyak, masih nak bagi pada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Takkan gila? Ini kerja gila. Dia kena tahu beza yang mana gila dengan yang mana gila kuasa. Kalau ada orang kata UMNO gila kuasa, saya nak beritahu terang, orang ni gila sebenarnya.
Bukan UMNO gila kuasa, UMNO gila sebab serah kuasa yang sepatutnya dia pegang. Dia kata UMNO angkuh, kalah dalam pilihan raya. Ini lagi satu kenyataan, minta maaf cakap lah, walaupun dia ustaz, tak semestinya dia pandai, kan? Tak semestinya dia pandai. Kalau dia pandai, kan, mungkin dia cerdik macam Khairi Jamaluddin, mungkin dia boleh nilai adakah UMNO kalah berbanding dengan Bersatu. UMNO bertanding 122 kursi Parlimen, UMNO menang 48% lebih, iaitu 55 kursi, 54 kursi. Bersatu bertanding 55 kursi, tapi dia menang 28% lebih saja, kan? Iaitu hanya 13 kursi. Jadi saya nak tanya dengan Ustaz Firdaus, siapa sebenarnya yang kalah pilihan raya? Siapa? Adakah Bersatu yang kalah pilihan raya atau UMNO yang kalah pilihan raya? UMNO dan BN tidak boleh membentuk kerajaan. Sebab apa? Sebab ada orang macam Khairi Jamaluddin. Kita baru nak panggil parti-parti politik lain nak berbincang, berunding untuk membentuk kerajaan campuran macam sekarang ni yang dia buat ni, kan? UMNO bekerjasama dengan ni. Kalau ketika itu Khairi Jamaluddin, Mas Emiati tidak memaksa Dato' Seri Najib meletakkan jawatan, dia bagi time, tak letak jawatan pukul 11 pagi itu, pukul 2 petang Khairi Jamaluddin dan Mas Emiati akan membuat satu desakan supaya Presiden UMNO Dato' Seri Najib meletakkan jawatan. Tapi kalau dua bahalul ni tak memaksa Dato' Seri Najib, Dato' Seri Najib ada masa untuk berbincang dengan Anwar Ibrahim yang ketika itu berada di dalam penjara. Kau rasalah antara Najib dengan Mahathir, kalau Anwar ketika itu sudah bebas, tidak lagi berada dalam penjara, dia sudah bebas, rasa-rasanya kalau dia nak kerjasama, dia nak kerjasama dengan Najib ke, atau dia nak kerjasama dengan orang yang menganiaya dia, iaitu Mahathir Mohamad, dia akan pilih Najib. Betul tak? Betul. So kita masih lagi ada peluang ketika itu, masih lagi boleh jadi Perdana Menteri sebab kita menang 79 kursi. Betul. Tapi disebabkan kegelojohan Khairi Jamaluddin membuat desakan kepada Dato' Seri Najib bersama dengan Mas Emiati, maka akhirnya Dato' Seri Najib dia gentleman. Orang desak letak jawatan, dia tak macam apa ni Muhyiddin. Walaupun orang dah desak letak jawatan, walaupun dia dah tahu dah anytime, tomorrow, day after tomorrow, or maybe Wednesday, seorang lagi akan letak jawatan. Lagi seorang letak jawatan, dia genap hilang majoriti secara rasmi, tapi dia tetap nak mengekalkan jawatan dia. Nampak tak? Tapi kalau Dato' Seri Najib diberikan masa pada ketika itu, kita mungkin masih lagi Perdana Menteri itu UMNO. Timbalan bolehlah bagi Perdana Ibrahim daripada duduk bawah telunjuk Muhyiddin Yassin. Mana lebih baik pada ketika itu? Tetapi dalam konteks sekarang, apa yang penting, kita dah belajar melalui pengalaman kita. Bila kita memberikan support kepada parti kecil untuk memerintah negara, semua keputusan bodoh yang dia buat, kita kena tanggung. Semua nikmat yang dia dapat, kita tak dapat. Jadi tak cerdik. Faham tak? Dia buat keputusan bodoh, kita kena tanggung sama. Dia tak nak luluskan moratorium. UMNO terkesan tak? Terkesan. Siapa cakap UMNO tak terkesan? Kena ingat, hari UMNO mengambil keputusan untuk menyokong belanjawan bacaan ketiga, tengok Dato' Seri Najib tak pernah kena balun. Dia pun kena balun sebab sokong Muhyiddin Yassin. Betul. Jadi hari ini kita masih lagi nak menyokong Muhyiddin. Tidak. Dalam keadaan orang baru dapat keputusan, geng-geng TMB beritahu satu pun tak dapat. Geng-geng apa ni Telekom beritahu mereka pun tak dapat. Ramai yang tak dapat air sinar. Kecewa rasa. Semua dah jadi air kecewa.
Semua dah maki hamun kerajaan. Kalau kau masih lagi nak protek kerajaan ni, dengan UMNO sekali bungkus. Ini soal masa depan negara. Kalau kita tak bertindak hari ini untuk menyatakan kita serius dalam soal untuk memperjuangkan hak rakyat. Dua benda je kita minta. Apa susah sangat nak bagi? Dua benda ni. Kalau dua benda yang kecil macam ni pun UMNO tak boleh perjuangkan permintaan rakyat habis-habisan. What can the people expect from UMNO in the future? Nothing, bro. Nothing. Jadi kita kena respect orang macam Jazlan. Dia sanggup, ramai lagi akan letak jawatan. Okey, Datuk. Ya. Berbalik pada persoalan UMNO yang akan menarik diri daripada Pakatan Nasional. Ya. Okey. Dengan UMNO tarik Pakatan Nasional, okey, UMNO dengan dia buat no DAP. Tengah live, tengah live. No DAP, no Anwar. Okey. Okey, akan terbentuk 3 blok. Okey, blok Muhyiddin, blok UMNO Ya. dan blok Anwar. Yang utama lah yang Dr. Mahdi tu tak bagi kita lah. Okey, 3 blok utama, okey. Dekat sini sekiranya yang di-Pertuan Agong ingin memilih, mereka semua tak cukup majoriti. Okey, kita tolak pasal yang KSN sebagai inilah. Pasal rakyat saya tak rasa diorang perlukan. Okey, tapi kalau yang di-Pertuan Agong, saya nampak yang jalan terbaik hanyalah pilihan raya. Kalau benda tak akan stabil lagi walaupun dilantik. Ya. Apa pandangan Datuk? Saya punya pandangan senang je lah. Kita doa semoga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Ya. diberikan hidayah daripada Allah SWT supaya nampak keperluan untuk parlimen dibubarkan dan pilihan raya diadakan. Kerana kalau misalnya masih berterusan begini, Never ending story. it's going to be a never ending story. Definitely. Cuba bayangkan kalau bulan 3 itu hari kita dah buat pilihan raya. Keadaan negara akan jadi lebih baik. Kita bagi pulang balik mandat kepada rakyat. Tapi hari ini kalau buat pilihan raya, saya yakin lah, ni insting saya, tak ada satu parti pun boleh membentuk kerajaan. Akhirnya dia akan berlaku kerajaan campuran. Dia akan berlaku kerajaan campuran. Dan bila berlaku kerajaan campuran, kerajaan itu tidak akan menjadi sebuah kerajaan yang stabil. Percayalah. Dia tak akan jadi kerajaan yang stabil. Okey, andai kata gabungan Barisan Nasional yang lama akan wujud balik, andai kata GPS, GRS semua akan combine balik dengan Barisan Nasional, apa percentage Barisan Nasional? Yalah, boleh untuk menang majoriti tipis tu boleh. Kalau BN go solo, kan? Lepas pilihan raya, kalau bergabung dengan GPRS, kita boleh dengan GPS, dengan GPS, kita boleh bentuk kerajaan, insya-Allah. Tapi majoriti mungkin kecil. Yang penting kita dapat bentuk. Tapi masalah dia, kita kalau nak bentuk kerajaan, kita kena kerajaan yang stabil. Itu sebab saya agak kecewa lah bila pilihan raya tidak dibuat bulan 3 tu. Mungkin sangat akan kecewa. 3 bulan tahun ni. Apa pun, tindakan bekerjasama dengan Muhyiddin ni sudah pun membawa banyak Permasalahan. banyak luka, banyak cala, banyak merosakkan imej dan maruah UMNO. Kalau dululah tak ada orang balon UMNO ni. Selepas pilihan raya Tanjung Piai, selepas pilihan raya Kimanis, orang solid dengan UMNO. Tapi disebabkan kita buat tindakan silap, bekerjasama dengan syaitan, maka sedikit sebanyak apa yang syaitan ni buat, dia terpalit pada kita. Dan kita
berhadapan dengan apa ni, serpihan krisis ketidakpercayaan yang dihadapi oleh PPBM ni. Sekarang ni orang pun dah mula tak percaya dengan kita. Kan? Contohnya, kita kata kita nak pastikan bahawa 2 moratorium dan juga KWSP dapat. Kita cakap kalau misalnya mereka tak bagi, mereka kencing kita, mereka kencing rakyat, kita akan pastikan bajet tak diluluskan. Tapi nak buat macam mana? Ada surat daripada istana minta supaya sokong. Takkan ahli Parlimen BN tak mau ikut apa yang diminta oleh pihak istana, betul tak? Jadi akhirnya terpaksa juga sokong. Bila sokong, tengok apa jadi pada pimpinan Barisan Nasional. Mereka dikecam. Itu sebab kali ni kita tak ada pilihan. Okeylah, bajet kita bagi lepas, kan? Supaya kita tak dipersalahkan bila kaki tangan awam tak dibayar gaji dan sebagainya. Okey, kita bagi lepas. Tapi sekarang we got to act. We must act now. We cannot wait. Okey, Tok, ini ada satu soalan. Ya. Besok pagi hari Senin 11 hari bulan, Tan Sri Yassin akan mengumumkan. Ya. Adakah sewajarnya dia adakan PKP semula? Itulah yang paling penting sekali. Yes. Rakyat Malaysia nak dengar pengumuman Muhyiddin step down, bukan lockdown. Ya. Itu dia kena faham. Okey. Kita nak supaya Muhyiddin letak jawatan. Bukan pengumuman dia memaksa kita duduk di rumah balik. Cukuplah kerosakan yang dia dah pernah bawa. Sampai sekarang perit dia tu tak habis. Ya, betul. Sampai sekarang penderitaan rakyat ni tak selesai lagi. Kan? Takkan nak kurung lagi rakyat di rumah. Takkan nak suruh rakyat berhenti cari makan. Adakah dia akan buat PKP ni, dia kerajaan sekarang akan memberi macam BPN ke, akan macam mana Datuk? Dia bagi BPN 2 kali ganda pun ianya tidak akan mencukupkan. Ya. Tidak akan cukup untuk rakyat. Ya. Pertama, bukan semua orang dapat. Betul. Nombor 2, Ya. ianya jauh lebih kecil berbanding gaji yang dia orang biasa terima. Betul. Ianya tak boleh menyelesaikan masalah dia orang. Mungkin boleh cukup untuk letak makanan di atas meja, tetapi untuk bayar rumah macam mana? Untuk bayar kereta macam mana? Betul. Loan bank rakyat macam mana? Betul. Pinjaman ngalong macam mana? Betul. Ini kena fikir. Bukan semua orang dapat projek daripada syarikat untuk membekalkan air Kedah ataupun Langkawi. Macam anak Muhyiddin, macam Mak Zafrul dapat. Tidak. Tak semua orang dapat job ni. Kan? Dan satu lagi Datuk, dan Ismail Sabri pun mengatakan pada rakyat jangan panic buying. Tapi apa yang saya dapat tahu, anak saya jiran dia kata rakyat dah mula orang kata panic buying. Macam mana Datuk? Itu tak boleh nak buat apa-apa lah. Kan? Kerja untuk educate rakyat ni ialah kerja kerajaan. Ya. Kan? Sepatutnya NGO kan, dia bantulah kerajaan ni untuk educate rakyat, barang-barang. Adakah PKP ni akan berlarutan sehingga Mac dan dia akan menyebabkan Parlimen tidak bersidang? Macam mana? Dengan PKP ni yang akan start pada besok ni, dia akan berlarutan, mungkin kita tak tahu. Mungkin sehingga Mac ke whatever kita tak tahu. Dan dia untuk menggagalkan Parlimen berbahas. Kalau ikut bulan Mac tahun lepas, mereka buat PKP tu untuk mengelakkan daripada undi tak percaya, dan benda tu berlanjutan sehingga keadaan mereka selamat. Adakah strategi ni akan digunakan pakai lagi?
Saya yakin strategi Allah tu akan sampai. Sebelum sempat dia membunuh lebih banyak orang, Allah Ta'ala akan guna strategi dia. Tunggu dan lihatlah. Dan ada lagi apa? Ni ada soalan Datuk lah, tapi soalan ni mungkin Datuk dah Tanya je, jangan ni. Kalau okey saya jawab. Kalau soalan yang patut dia baku sampahkan, kita baku sampahkan. Okey. Ini daripada Muhammad Suhaili, UMNO Tanjung Malim. Okey, soalan dia, ketidakstabilan politik di negara kita adalah berpunca dari kegagalan tabik urus dari kerajaan PN. Adakah Datuk Lokman setuju dan apa pandangan Datuk Lokman? Dia kegagalan ni bermula daripada kerajaan Pakatan Harapan. Yes. Ya. Ya. Bermula daripada kerajaan Pakatan Harapan. Bila kerajaan PN ambil alih, Ya. mula-mula tu okey sebab dia dengar banyak nasihat daripada Datuk Seri Najib. Tapi bila mereka menjadi angkuh, kan? Ini betul angkuh yang sepatutnya Ustaz Firdaus ni boleh nampak, tapi yang angkuh betul ni dia tak nampak. Kan? Ya. Dia nampak bila UMNO tak nak sokong lagi Muhyiddin, kan? Yang tu dikira angkuh. Cuba bayangkan kalau besok lusa, kan? Ya. Dia kena dakwa. Dia kena dakwa. Dia dapat, katalah dia dapat duit daripada Muhyiddin, kan? Dia kena dakwa. Betul tak? Ya. Dia dapat duit sumbangan daripada Muhyiddin, katalah Muhyiddin bagilah dia punya persatuan dia semua, kan? Sumbangan, dia kena dakwa. Padahal dia dapat sumbangan daripada Perdana Menteri. Takkan dia nak tanya Perdana Menteri, kau bagi aku sumbangan ni datang daripada mana? Kan? Tapi orang ni semua tak boleh berfikir. Kan? Lebih kurang KJ je mentaliti dia. Jadi kita tak boleh nak cakap apa. Dia tak study case. Bila komen tak ada ilmu ni masalah dia. Ada ke? Dulu mereka khianat UMNO, sekarang PPBM dikhianati. Saya nak beritahu, Siapa kata? dulu mereka khianat UMNO, lepas tu mereka khianat pula Mahathir. Jangan lupa, mereka khianat geng-geng Pakatan Harapan. Bila mereka khianat geng-geng Pakatan Harapan, halal pula. Kan? Bila dia dera kita, dia bully kita, dia tikam belakang kita. Bila ada ahli parlimen kita baru seorang keluar parti, mereka kata pengkhianat. Dia lupa bahawa mereka memerintah, mereka dapat kuasa kerana mengkhianati orang lain. Kan? Okey? Ada lagi? Tadi ada dia. Datuk, last soalan saya. Ha. Okey, andai kata akan terbentuknya interim prime minister Okey. Okey. Masa Angkat yang sikit. masa yang diperlukan mungkin sampai habis penggal 2 tahun. Tak ada, tak banyak macam tu. Katakanlah maksudnya dia appoint KSN ke whatever kan, kata yang agak panjang. Sampai habis penggal dia orang boleh buat. Okey. Macam mana pelabur asing nak masuk, ketidaktentuan. Yalah. The best one is still bagi saya is Ya, pilihan raya. Apa ya. komen Datuk? Saya dah komen tadi. Kita hanya mampu mendoakan semoga Yang Tuan Agung dibuka pintu hatinya oleh Allah SWT Itu yang terbaik. untuk faham bahawa jalan keluar yang paling baik ialah dengan mengadakan pilihan raya. Ya. Itu je. Kita tak boleh nak paksa-paksa Agung. Agung ni sultan, Ya. raja kita, ketua negara kita. Kita kena hormat. Ya. Kan? Kita doa je lah. Ada lagi? Ni Tok, soalan daripada Ya. Azni Daud. Soalan, jika sekiranya ada ahli-ahli parlimen yang menarik sokongan kepada kerajaan PM sebelum Okey. PM menyampaikan keputusan, adakah PM meneruskan juga keputusan tersebut? Keputusan. Jadi Oh, maknanya kalau besok ada orang tarik letak jawatan Ahli-ahli parlimen. sebelum keputusan, Ya, tak ada. kan? Tak ada. Tarik diri dari kerajaan. Tak ada kata jika Tak ni saya nak beritahu. Ya. Tak ada orang yang akan tarik diri Dari sebelum keputusan.
Kalau ada pun mungkin besok hari apa hari Senin Ni. Hari Rabu ada kot. Mungkin. Kan? Ada lagi? Ada soalan-soalan lagi? Biasalah tu lebih-lebih pas. Lebih-lebih pas. Okey Tok, ni saya just rumours lah sama ada betul ke tidak. Kita dah mula kedengaran lah. Tok tapi Pa benda ni senyap. belum. Tok Pa baru kena COVID ni memanglah dia senyap. Yang kita masalahnya 5 hari bulan dia menghadap tuanku. ni Tok, soalan Lepas saya. tu tuanku pula pergi jumpa Abang Banjir. Kemudian 10 hari bulan dia Tok Pa COVID. Aduh. Kacau. Tok, ni just mula kedengaran tapi sama ada kesahihan atau tidak, adakah kita akan dengar 11 MP UMNO akan keluar daripada PN lah, termasuk satu Perdana Menteri, adakah itu 11 MT, 11 MP lah 11 MP termasuk satu menteri akan keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau betul. betul Okey tak. lah, kita tak tahu kan, manalah tahu. Pak kata Datuk Rahman, manalah tahu kan, dibukakan pintu hati agung untuk membuatkan pilihan raya. Dan juga kata Ahmad Maslan semalam, saya bersama dia, boleh ada pilihan raya, boleh ikut orang kata orang tua kat bawah, yang muda tu kita buat 3 peringkat, kita asing-asingkan dia. Boleh, sebab SPR pun dah mengatakan boleh Buat drive-thru je senang. drive-thru. Orang tua semua drive-thru. Tak boleh juga tu. Kan. Nak buat drive tu takut orang punya Buat drive-thru. Dia bercakap dengan macam dekat McDonald tu. Kan? Nama siapa? Dia sebut nama. Pergi kat kaunter depan tu, tunjuk IC. Tu. Semua pakai gelas. Boleh buat, apa tak boleh buat lah. Macam-macam cara. Zaman sains dan teknologi. Okey, kalau Jangan dia buat computerized electorate sudah. itu yang susahnya. Memang alamat kena tipu lah. Itu yang susahnya, kita tak tahu. Kita tak nak buat macam tu. Kita masih nak pakai yang kertas. Kita masih nak pakai manual. Kalau kita nak pakai yang macam Kalau tu, kerajaan tak kita ni boleh percaya, lain cerita. Kan? Ini nak lantik pengurusi SPR bagi kat Harun. Harun pula siapa dia punya ni? Dia punya jawatan kuasa election. Dia bagi kat Azmi Syarum yang dulu pergi bersih, profesor daripada Universiti Melaya. Semua geng Pakatan Harapan. Kan? Jadi kalau dah Electoral Commission kita pun dikuasai oleh Pakatan Harapan, takkan tak boleh bayang apa akan jadi dengan kita punya election. Okey. Ada lagi? Tak ada. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.